Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dan kasih sayang daripada Allah, kita dapat bertemu lagi dalam bulan Ramadan pada tahun ini 1441 Hijrah. Saya bagi pihak BAKIS, Badan Kebajikan Islam IJN, mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa kepada seluruh warga kerja IJN. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kata Nabi SAW, dalam keadaan Nabi ditimpa ataupun dalam keadaan Nabi dilanda suatu keadaan yang tidak disukai ataupun keadaan yang disebut sebagai musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ini adalah ucapan Nabi SAW. Walaupun dalam keadaan musibah, maka kita tetap bersyukur dan kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tahun ini, apabila kita menyambut Ramadan 1441 Hijrah, sedikit berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya, iaitu dunia sedang dilanda dengan pandemik COVID-19, iaitu wabak yang sedang melanda dunia, dan juga dalam masa yang sama adanya arahan daripada pihak kerajaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, yang menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan amalan ibadat kita di dalam bulan Ramadan ini seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Maka kita tidak ada salat fardu dan kita tidak juga dapat melaksanakan salat tarawih secara berjemaah, dan juga program-program ilmu, juga program-program berbuka puasa, maka semuanya kita tidak dapat melaksanakannya pada tahun ini. Mudah-mudahan musibah ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ganjaran yang besar kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kepada staf, iaitu kaki tangan Institut Jantung Negara, suka saya ingatkan bahawasanya walaupun keadaan COVID-19 ataupun keadaan musibah yang sedang kita hadapi ini, ianya bukanlah suatu bentuk masalah atau ianya bukan suatu yang menyebabkan amalan ibadat kita berkurangan, dan ianya sedikit pun tidak menjejaskan keberkatan dan keagungan bulan Ramadan. Tetaplah di sana hadis-hadis Nabi SAW seperti man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dan sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan secara iman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga secara memohon ke pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Juga dalam bulan Ramadan, maka kelebihan-kelebihan dan keagungan-keagungan yang lain yang disebutkan dalam hadis Nabi, seperti pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan diikat syaitan-syaitan, maka semua ini sedikit pun tidak dijejaskan dalam keadaan musibah yang sedang kita hadapi. Sedikit panduan kepada kita semua dalam kita mengharungi Ramadan pada tahun ini, walaupun keadaannya amat berbeza, seperti yang kita sebutkan tadi. Kadang-kadang terdapat salah faham di kalangan masyarakat kita apabila dia menyangka bahawasanya tidak boleh melaksanakan ibadat di masjid dan tidak boleh melakukan aktiviti-aktiviti di masjid, menyebabkan amal ibadatnya mungkin terjejas dan menyebabkan amalan ibadatnya mungkin tidak sempurna. So, pandangan-pandangan ataupun keadaan seperti ini adalah amat tidak benar sama sekali. Kerana dalam Islam, amalan-amalan yang disyariatkan oleh agama kita tidak semuanya tertakluk kepada tempat. Hanya sahaja yang kita lakukan di masjid dan ianya fardu bagi kaum lelaki adalah salat fardu yang 5,
iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, maka ianya fardu dilakukannya di masjid. Tetapi dalam keadaan sekarang PKP dan keadaan darurat sekarang, maka ianya tidak dapat dilaksanakan di masjid. Adapun solat-solat sunat yang lain, maka pada asasnya agama kita telah pun menyebutkan bahawasanya semua solat-solat sunat asasnya ataupun asalnya adalah dilakukan di rumah. Seperti hadis Zaid ibn Sabit radhiyallahu an, apabila dia kata bahawasanya hendaklah kamu salat di rumah fi buyutikum. Fa inna khaira salati al-mar'i, sesungguhnya salat seseorang itu yang terbaiknya adalah di rumahnya. Dan apabila Nabi SAW mengingatkan hendaklah jadikan sebahagian salat-salat kita di rumah dan jangan jadikan rumah kita seumpama kubur. Kerana kubur adalah suatu tempat yang tidak ada salat di padanya dan tidak ada membaca Al-Quran di sana. Maka kata Nabi SAW, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di rumahnya min salatihi, daripada salatnya itu khairan, kebaikan. Maka asasnya adalah salat-salat sunat dilaksanakan di rumah, termasuklah salat sunat tarawih. Walaupun kita tidak dapat melaksanakan di masjid, tetapi ianya dilakukan di rumah. Untuk pengetahuan kita, pada asasnya Nabi SAW mengadakan salat tarawih atau dipanggil qiyam Ramadan secara munfaridan, secara bersendirian. Nabi SAW salat suatu hari, suatu malam secara sendiri-sendiri, kemudian sahabat sebahagiannya melihat dan join, turut sama salat bersama dengan Nabi. Pada malam berikutnya makin bertambah ramai, malam berikutnya makin bertambah ramai. Tetapi pada malam yang keempat, Nabi SAW tidak keluar lagi ke masjid, dan pada keesokan paginya apabila semua orang sedang menunggu Nabi pada malam hari sehingga waktu subuh, setelah salat fajar, Nabi SAW menyatakan, aku tahu apa yang berlaku pada malam tadi, iaitu kamu semua sedang menunggu aku keluar untuk melaksanakan salat sunat. Tetapi aku bimbang kalau sekiranya ianya difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ianya akan membebankan umat Nabi SAW. Sebahagian riwayat menyatakan bahawasanya Nabi kata, maka salatlah kamu di rumah-rumah kamu, kerana salat-salat yang sunat ini maka asasnya ianya dilakukan di rumah dan tidak dilakukan di masjid. Di sana terdapat perbezaan pandangan di kalangan para fuqaha, para ulama. Seperti kalau boleh kita sebutkan dalam mazhab Malik, bahawasanya yang afdalnya adalah salat tarawih di rumah. Yang afdalnya adalah salat tarawih di rumah. Kerana berdasarkan hadis yang kita nyatakan tadi, iaitu salat sunat adalah yang utamanya di rumah. Dan di sana pandangan seperti mazhab Hanbali dan juga mazhab Hanafi, maka mereka kata yang afdalnya salat tarawih di masjid. Kerana berdasarkan hadis Nabi, man salla ma'al imam, sesiapa yang salat bersama dengan imam hatta yansarif, sehinggalah imam selesai, kutiba ajru qiyamil lail, maka dituliskan padanya ajar pahala qiyamul lailah, maka pahala mendirikan suatu sepenuh malam. Dan itu ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Tetapi balik kepada asal, maka semua ulama bersepakat bahawasanya salat sunat itu asasnya adalah di rumah. Sehingga Imam Malik menyatakan bahawasanya kana Rabi'ah, adalah Rabi'ah, iaitu imam, itu para tabi'in dan juga ulama ina, kata Imam Malik, dan ulama-ulama kami, maka mereka mendirikan salat tarawih adalah di rumah secara bersendirian. Maka dalam keadaan PKP atau dalam keadaan kita sekarang dilanda musibah COVID-19, maka pandangan ini lebih dekat kepada keadaan kita sekarang, dan macam kita sebutkan tadi, sedikit pun tidak mengurangkan pahala dan sedikit pun tidak mengurangkan kesempurnaan salat tarawih kita. Berikutnya, amalan-amalan yang lain seperti bersedekah, amalan membaca Al-Quran, amalan berzikir, maka ini semua adalah tidak tertakluk kepada tempat. Maka kita boleh melaksanakannya di mana-mana saja kita berada. Dengan harapan
pada Ramadan tahun ini, walaupun ianya suatu musibah untuk kita, harapan kita adalah ianya bertambah elok dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan yang terbaik untuk kita. Walaupun keadaan ini kita tidak menyukainya dan kita tidak berapa suka, tetapi kadang-kadang benda yang kita tidak suka itu adalah kebaikan untuk kita, dan setiap kesusahan itu akan diikuti dengan kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan yang terbaik untuk kita. Jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, walaupun kita melaksanakannya di rumah. Jadikan Ramadan tahun ini kita dapat menghidupkannya bersama ahli keluarga kita yang mungkin pada tahun-tahun yang sudah kita mungkin tak ambil berat tentang keluarga kita, maka kita boleh salat tarawih bersama anak-anak kita dan isteri kita, dan kita boleh membaca Al-Quran bersama anak-anak dan isteri kita di rumah dan sebagainya. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan ganjaran yang besar kepada kita di dalam bulan Ramadan tahun ini. Maka jangan berasa kecewa, tetaplah mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala melepaskan kita daripada belenggu musibah yang sedang kita hadapi ini. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita dan memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu bissawab.